Assalamualaikum, morning. Cik Anani, dengar suara saya tak? Dengar Doktor. Doktor boleh dengar Okey. suara ni? Boleh. Saya just Kita nak, nak mula dulu ke? Nak, nak tunggu dulu? boleh, uh, nak mula pun boleh. Nanti kita record lah sebab sebelah pagi ni biasa kan ramai yang kita ada berapa participant ni cuma 2. Macam mana, kita tanya speaker, macam mana Dr. Astinda, nak mula dulu ke nak tunggu sekejap? 15 minit ke tunggu? Dengar tak suara saya? Dengar Doktor, tapi dia macam slow sikit. Kita nak mula dulu ke kita nak tunggu kejap? Sebab setakat ni kita baru ada 2 peserta. Saya tak kisah kalau nak tunggu sekejap boleh. Suara saya clear tak? Clear, Ke- better than tadi. Kalau tak saya buanglah background belakang ni kot. Okey. Boleh tunggu sekejap lah. Kita tunggu maybe sampai 10.15. Kalau misalnya ada partisipan lain. Okay, boleh. Kita cuba tunggu lagi 10 minit ke macam tu kita tengok boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okay.
Lagi 2 minit kita mulai. 10.15 kita start. Okey, Baik. baik. Kita mula dulu pagi ni. Dr. Aslina dah bersedia ke? Cik Anani, Ha. saya interrupt sekejap. Hmm. Untuk attendance nanti, sila tengok QR code dekat nanti QR code akan di-share untuk attendance lah. Boleh? Alright, okay. Yang ini kan QR code yang Doktor tengah share sekarang ni kan? Yang ni Ya, kan? betul. Betul. Okay. Saya mula dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih yang join hadir untuk webinar kita pagi ni. So, bagi meneruskan program kita pada pagi ini, kita akan teruskan program kita dengan slot ceramah untuk sesi pelajar sekolah menengah yang akan disampaikan oleh teknologis Dr. Aslinda binti Hassan. Sebelum tu saya perkenalkan sikitlah berkenaan mengenai profil Dr. Aslinda. Teknologis Dr. Aslinda binti Hassan adalah seorang pensyarah kanan di Jabatan Sistem dan Komunikasi Komputer, Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, FTMK, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. Sedikit pengenalan berkenaan dengan background pendidikan. Beliau memperoleh PhD dalam komunikasi tanpa wayar daripada Memorial University of Newfoundland, St. John's, NL, Canada pada tahun 2014. Beliau juga memegang ijazah Master of Science dalam bidang sains komputer daripada Universiti Teknologi Malaysia, UTM, pada tahun 2001. Dan Bachelor of Science dalam bidang pentadbiran perniagaan dengan kepujian daripada University of Pittsburgh, PA USA pada tahun 1999. Untuk pengetahuan semua, Dr. Aslina memiliki kepakaran dalam bahasa pengaturcaraan seperti C++, Java dan Python serta berpengalaman dengan pengaturcaraan berasaskan blok menggunakan Scratch dan Microbit. So, tajuk ceramah beliau pada hari ini adalah pembangunan permainan digital menggunakan aplikasi Scratch untuk pelajar sekolah menengah. So, untuk makluman awal kepada semua, slot pagi ni kita mula agak lewat sedikit pada jam 10.15 dan akan berakhir pada jam 12 tengah hari untuk sesi yang pertama. Dan sesi yang kedua akan bersambung pada sebelah petang pada jam 3 petang tertakluk kepada penceramah Dr. Aslinda. So, diingatkan sekali lagi pada yang hadir untuk sesi pagi ni untuk mengisi kedatangan dengan mengimbas QR code yang tertera bagi mendapatkan sijil kehadiran. So, tanpa melengahkan masa, kita pun dah extend masa. Saya menjemput teknologis Dr. Aslinda untuk memulakan ceramah beliau pada pagi ni. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada Puan Hanani ke? Puan Nani. Cik. Apa panggil Cik, sorry. Okey, jadi terima kasih di atas perkenalan yang diberikan. Walaupun dinamakan sebagai ceramah, tapi kalau boleh kita buat secara informal lah. Sebelum saya mulakan, saya tengok ada dalam 10, 9, 8, 9 peserta daripada sekolah menengah, anak-anak dari sekolah menengah. Jadi semuanya boleh terima dalam BM ya. Tak ada masalah BM ke ada yang memang nak English ke tak ada? Tak ada Okey, jadi saya mulakan dulu. Uh, Sebelum tu saya boleh tak saya bertanya kalau misalnya anak-anak kat sini memang pernah tak guna pengatur caraan Scratch ni? Boleh tak anak-anak bagi feedback ke? Saya tak boleh nampak chat lah pula kat sini. Tak pernah, Doktor. Tak pernah Jadi semuanya belum seorang je jawab. Yang lain semua ada ke? Ada pengalaman tak? At least pernah masuk ke website Scratch ke? Nak tahu jugalah sebab kalau misalnya belum, maknanya memang saya kena kita kata saya kena maklumkan daripada awal lah. Maksudnya macam mana nak pergi ke website, macam mana nak buat account dan sebagainya. Seorang je yang tak pernah. Pernah. Yang lain? Okey, tak apa. Jadi saya mulakan dulu perkenalan sedikit berkenaan dengan Scratch dan nanti kita akan masuk kepada website dia dan macam mana nak guna ataupun nak buat account dan sebagainya lah. Okey, jadi saya share sebentar. Saya punya presentation. Jadi pada hari ini bukanlah ceramah kita kata macam lesson lah untuk membangunkan permainan digital dengan menggunakan Scratch. Jadi seperti yang dimaklumkan oleh Cik Hanani tadi, nama saya Dr. Aslinda Hassan. Jadi untuk keseluruhan seminar, kita panggil seminar lah, boleh panggil saya doktor, panggil saya madam ke ataupun nak panggil puan, tak ada doktor pun boleh, tak ada masalah. Jadi sebenarnya Scratch tu apa Scratch tu adalah salah satu jenis pengatur caraan. Jadi saya rasa kebanyakan anak-anak dah tahu apa itu pengatur caraan ataupun programming lah yang biasanya kita dengar. Pengatur caraan ataupun programming. Jadi Scratch adalah merupakan salah satu kategori programming yang dibangunkan yang berbentuk visual. Jadi dia dibangunkan oleh MIT Lab pada tahun 2007 dan sebenarnya objektif utama dia pada ketika itu ialah membangunkan programming ni untuk kanak-kanak. Jadi dia nak bagi kanak-kanak supaya dia dapat mendedahkan konsep pengaturcaraan ataupun programming kepada kanak-kanak yang berumur antara 8 hingga 12 tahun. Jadi bila diperkenalkan, Scratch ni dia mendapat sambutan yang hangatlah. Di mana kenapa? Sebabnya dia dalam berbentuk visual berbanding dengan cara tradisional pengaturcaraan ataupun programming yang biasanya kita kena ingat dia punya arahan dan kena type. Jadi nanti saya akan tunjukkan sebentar lagi di mana keadaan ataupun cara pembinaan programming Scratch ni adalah berdasarkan bentuk visual ataupun kita panggil sebagai block code secara blok. Jadi
bila kita nak bina satu arahan ataupun program tu, dia lebih kepada drag and drop. Jadi mudah kepada anak-anak sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah untuk menerima konsep tersebut. Okey. Jadi bahasa pengatur caraan ataupun programming language ni banyak sebenarnya. Jadi yang biasa kita dengar adalah C, C++. Ini kira programming language ataupun bahasa yang paling tradisional dan telah lama diwujudlah dalam bidang sains komputer. Selain pada tu kita pun ada Java dan Python, dan sekarang ni kita ada satu block code yang dipanggil sebagai Scratch. Jadi seperti yang saya sebut tadi, Scratch ni dia dibina supaya anak-anak mudah untuk belajar pengaturcaraan, dan dia cara program satu-satu program dibina adalah menggunakan code block ataupun block code lah. Dan code block ni dia mempunyai warna untuk membezakan dia punya fungsi di antara satu sama lain. Jadi bila kita gabungkan blok-blok tersebut, dia akan sebenarnya membentuk satu skrip. Okey, jadi sebenarnya dia ada dua cara untuk menggunakan Scratch ni ataupun untuk membina Scratch. Satu adalah menggunakan web browser ataupun pelayar web, dan satu lagi kita boleh download aplikasi dia dan kita boleh install dalam komputer kita sendiri. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Kita teruskan dulu. Okey. Sebelum kita pergi ke arah ni, kita pergi ke skrip. Okay. Kita pergi ke kepada sesiapa yang belum pernah menggunakan Scratch, boleh masuk kepada mana-mana web browser, kemudian pada Google tu just type Scratch. Kita type Scratch. Ini Scratch pun salah. Jadi bila carian Google, carian yang pertama dia akan beri ialah website. Website Scratch daripada mit.edu. So ini yang kita nak sebenarnya. Jadi kalau saya klik kat sini, sebenarnya saya dah buat account. Jadi kalau saya log out, kepada mana-mana yang belum pernah buat account, just boleh pergi kepada Join Scratch. Pergi pada Join Scratch, and then kat sini boleh type in username dengan password. Jadi ini saja yang diperlukan. Kalau tak silap saya, next dia akan minta anda masukkan email address. Jadi email address tu kegunaannya adalah kalau misalnya anak-anak terlupa password ke, macam mana nak terlupa username ke, jadi email tu akan diperlukan untuk reset balik password atau untuk dapatkan balik username yang telah terlupa. Jadi kat sini boleh letak apa-apa nama, tapi sebab saya dah buat account, jadi bila saya sign in, ini adalah username saya, #ftmk, dan password saya, kemudian saya akan masuklah. Jadi pertama sekali yang anda akan nampak ialah dia punya, kita panggil dia sebagai dashboard. Jadi dalam dashboard ni dia ada projek-projek yang telah sedia ada, yang boleh, maknanya yang telah dibuat, yang telah dibina oleh community Scratch dan dia share dalam website ni. Jadi selain daripada tu, kalau pergi ke explore ni pun boleh nampaklah macam-macam
aplikasi yang telah dibina. Contohnya kalau kita nak tengok animation ataupun kita nak tengok games ataupun cerita ataupun tutorial yang telah dibuat, boleh cari di sinilah. Okey, cari di bahagian explore. Untuk membina aplikasi Scratch, kita klik pada create dan sepatutnya dia akan bawa kita ke satu antarmuka ataupun interface yang membenarkan kita membangunkan aplikasi Scratch kita. Okey. Setakat ni ada masalah tak anak-anak? Boleh tak masuk ke Boleh doktor. website? Sudah Boleh buka. Boleh buka? Dah boleh buka? Boleh. Okey. Jadi kita balik semula ke sini. Okey, kalau awak tengok tadi, anak-anak tengok tadi, ini memang antara muka Scratch lah. Okey. Jadi dekat tepi ni tadi dia panggil sebagai pentas ataupun stage. Jadi ini yang anak-anak akan lihat apabila anak-anak telah berjaya membina permainan digital atau game tersebut. Jadi dalam pembinaan game biasanya kita akan ada karakter kan. Jadi dalam Scratch ni karakter yang kita nak guna disebut sebagai sprite. Ini saya tak ada translation bahasa Melayu lah. Memang saya panggil sprite je lah. Nanti kan jadi lain pula kan kalau saya translate. So memang dipanggil sebagai sprite. Jadi sprite ni adalah karakter yang digunakan untuk kita bina satu permainan ataupun animasi dalam menggunakan Scratch. Bahagian tepi ni sekali kita panggil dia sebagai stage ataupun latar belakang. So ini kalau misalnya kita nak letak kita punya background, kita nak tengok background kita untuk kita punya games. Dan kawasan putih besar ni adalah kawasan skrip ataupun kawasan blok. Jadi di tepi belah kiri, okey, kita ada block palette. Okey, di mana block palette ni kalau awak tengok ada macam-macam warna kat sini. Nanti kita akan tengok lagi dekat. Dan kita ada 3 tab kat sini, code, costume dengan sound. Jadi dia adalah code, costume dengan bunyi lah. Bunyi. Jadi kalau kita tengok dekat Scratch ni tadi, okey, so ini tadi adalah bahagian pentas atau stage. Kemudian dekat sini kita ada kita punya code block. Jadi code block ni kalau tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang selalu ataupun yang banyak kita akan gunakan adalah 8 sebenarnya. Sorry. Sebab yang terakhir ni adalah biasanya kalau kita nak kalau kita nak bina blok kita sendiri. Setakat ni saya pun tak pernah bina blok saya sendiri. So kita guna 8 je. Jadi yang biru adalah untuk pergerakan, motion. Okay, untuk pergerakan. Yang purple ni adalah untuk the look and feel. Okay, look maknanya look and feel dalam Melayu. Saya pun tak sure. Look and feel lah untuk game tersebut. Yang macam pink adalah untuk bunyi. Kuning adalah event. Orange untuk control, kawalan. Yang biru adalah sensing. Sensing ni maksudnya kita nak buat kita punya sprite tu boleh ada sense lah. Macam bersentuh ke, berlanggar ke. Jadi itu adalah bahagian sensing. Operation ni kalau kita nak buat penambahan, penolakan. Macam kalau kita dah ada skor kan. Kita ada markah, kita nak tambah markah. Jadi biasanya kita akan buat pada menggunakan operator. Dan akhir sekali variable ataupun pemboleh ubah. Jadi variable ataupun pemboleh ubah ni biasanya kita gunakan kalau kita nak simpan kita punya markah ataupun kita nak keep track kita punya health, okay, kita punya character health ataupun level
Jadi kita akan menggunakan variable ataupun pemboleh ubah. Okey. Macam lompat-lompat pula bila kita nak bina satu permainan, okey. Pertama sekali, saya rasa anak-anak semua pernah main game Mesti pernah main game lah. Saya pun pernah main game. Tapi dah lama tak main game. Jadi bila kita main online game, biasanya kita akan ada beberapa item, okey, yang biasanya memang akan ada dalam game tersebut. Yang pertamanya ialah karakter. Okey, karakter dalam game tersebut. Karakter kalau misalnya Harry Potter game, maknanya Harry Potter punya karakter lah. Kalau misalnya ninja game, ninja lah. Okey. Kemudian dia ada objek. Objek ni biasanya adalah untuk objek yang untuk menentukan markah. Okay, kita kumpul sebab kita nak dapatkan markah ataupun kita nak dapatkan extra life ataupun kita nak masuk ke tahap yang seterusnya. So kita akan ada objek yang kita nak kumpul. Ataupun kita nak menyelesaikan puzzle, itu adalah objek. Kemudian mekanik. Mekanik ni maksudnya dia punya kata kerja dalam kita punya permainan. Adakah dia kena berlari, dia kena lompat, dia kena terbang, dia kena bergaduh, dia kena kumpul mainan, dia kena buat spell. Kalau Harry Potter game tu dia kena buat spell. Itu adalah dia punya mechanics dalam game. Kemudian kena ada peraturan. Okay, game mesti ada peraturan. Contohnya kalau langgar apa jadi? Kalau terlanggar objek ni apa jadi? Kalau dapat objek ni apa jadi? Kalau misalnya tak habis tahap ni tak boleh pergi tahap yang seterusnya. Itu adalah peraturan dalam permainan digital. Dan of course kita kena ada matlamat ataupun goal untuk kita bina satu game. Apa matlamat game tersebut? Kumpul bintang sehingga berapa? 10 bintang, kemudian pergi ke level seterusnya. Ataupun hapuskan musuh untuk pergi ke level yang seterusnya. So itu adalah matlamat dalam pembangunan permainan digital ataupun games. Definitely kena ada tahap. Ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Kemudian untuk kawalan ni biasanya game kita tu akan menggunakan perkakasan apa? Adakah mouse saja, game konsol, keyboard? Keyboard boleh pakai tak? Kalau misalnya tak ada mouse boleh pakai keyboard tak? Kalau misalnya touch screen rosak boleh pakai keyboard tak? Itu adalah dalam bentuk kawalan. So ini adalah item yang biasanya kena ada dalam kita punya bila kita bina satu permainan digital. Kemudian biasanya suasana kita punya games kita kena ada background story, cerita latar belakang. Contohnya kalau misalnya Candy Crush, cerita latar belakang dia kena selesaikan puzzle untuk dapatkan candy, something like that lah. Okay. Kemudian of course kita boleh letak sound dan kita boleh tentukan grafik apa yang kita nak pakai. Kalau misalnya kita dah terror buat grafik, grafik kita nampak macam yang jenis realistik lah. Kalau kita beginner ni biasa kita ambil yang apa yang ada, yang Scratch sediakan tu, itulah yang kita guna. Skema warna. Kalau misalnya kita buat berkenaan dengan hutan contohnya. Hutan jadi apa skema warna kita? Mestilah hijau, biru dan sebagainya. Kalau kita buat pasal game hantu, mesti gelap, hitam, grey dan sebagainya. Untuk kelajuan bergantung pada tahap. So kalau misalnya dah masuk ke tahap-tahap yang seterusnya, jadi dia makin bertambah laju ataupun macam mana. Ataupun dia punya objek tu lagi bergerak laju. Ataupun bergaduh tu lagi laju. Itu terpulang kepada perancangan kita bila kita bina satu game. Okay, jadi bila kita bina game ni menggunakan Scratch, maksudnya bila kita gunakan blok ni, bermaksud kita kena bina arahan.
contohlah, saya ada satu game di mana main karakter saya adalah monyet. Dia nak kumpul pisang. Tapi dia kena elakkan harimau ni daripada, dia kena elakkan dimakan daripada harimau. Jadi kita kena bina arahan lah. Kita kena bina kod tu supaya monyet ni dia boleh makan pisang, at the same time dia boleh elak daripada dimakan singa atau harimau ni. Jadi bila kita nak bangunkan satu permainan, kita kena ada perancangan. Bermaksud perancangan apa sebenarnya game yang kita nak buat. Jadi bila kita dah merancang, katakanlah saya nak bina satu permainan monyet. Monyet makan pisang. Jadi saya dah rancang main karakter saya adalah monyet. Dan objek saya adalah pisang. Jadi saya punya, kita kata musuh lah. Karakter musuh. Saya ada main karakter dan ini karakter musuh saya. So saya kena elak daripada karakter musuh saya. Jadi bila kita bina permainan, bagi saya lah. Tapi saya bukanlah terror sangat buat mainan. Cuma berdasarkan apa yang saya buat dengan Scratch, biasanya kita start off dengan 3 benda ni dulu. Ataupun at least 2 benda. 2 benda maksudnya kita ada cerita latar belakang, kita ada main character dan kita ada objek. Dan kita ada matlamat. Bila kita dah siap bina dengan 2 benda ni, kita boleh masukkan kita punya karakter musuh ataupun level dan sebagainya. Jadi bina perancangan dulu. Apakah main character dan apakah matlamat dan apakah objek. So daripada situ baru kita sepatutnya lah. Cara pembinaan menggunakan Scratch tu lebih kurang sama. As long as kita dapat kita punya tema ataupun senario ataupun cerita untuk game kita, biasanya insya-Allah lebih kurang sama lah. Setakat ni ada soalan tak? Tak ada, Doktor. Jadi kita cuba satu pembinaan yang very simple. Simple lah. Simple. Yang ni let's say katakan saya nak buat satu game space untuk tangkap bintang. Paling senang lah kan. Kita boleh gunakan sprite yang ada dan background yang ada. Jadi kalau anak-anak pergi dekat sini, kat sini kita boleh pilih backdrop dia. Backdrop. Kalau tekan dekat button besar ni, dia akan terus bawa kita kepada backdrop yang ada dalam Scratch. So macam-macam backdrop dah ada kat sini. Contohnya kalau misalnya saya nak buat permainan berkenaan dengan fantasy, pasal muzik, pasal sports, ada kaitan dengan sport dan sebagainya. Cuma tadi sebab saya nak permainan tangkap bintang kan, jadi kita pilih space lah. So ada beberapa backdrop yang boleh digunakan di sini. Let's say saya nak pakai Space City 2. Jadi kalau nampak, dia akan letakkan backdrop straight away dekat bahagian kita punya stage. Jadi kat stage ni kita dah nampak dah kita punya latar belakang game kita. Kalau misalnya kita tak nak, kita tak suka, tak minat dengan backdrop yang ada dalam Scratch, kita boleh upload daripada kita punya komputer. Jadi dalam kes ni, kalau misalnya anak-anak nak upload daripada komputer sendiri, make sure awal-awal dah ada background tersebut ataupun gambar karakter. Tapi kena berhati-hati sebab kalau misalnya anak-anak atau cikgu-cikgu ada dengan taklimat tadi, bila kita bina game ni, kita kena berhati-hati dengan isu hak cipta ataupun copyright. Jadi kalau misalnya anak-anak nak cari,
cuba cari di website yang memang bagi free. Okay, free picture. Seperti contohnya FreePic. FreePic ni dia memang boleh, dia ada certain yang kena bayar dan ada gambar ataupun ikon karakter yang dia bagi secara percuma. Cuma anak-anak kena bagi kredit. Okay, kena bagi kredit bermaksud bila anak-anak buat game tu, sediakan satu kita kata credit page yang mengatakan gambar-gambar ambil daripada website ni. Sebagai contohlah. Okay, saya nak cari tak apa, saya cari katakan gambar space. Okay, space background. Okay, saya cari space background. Okay. So dia bagi banyak. Jadi macam mana anak-anak tahu yang dia adalah berbayar atau tak? Pergi dekat area sini, kat filter ni, tengok bahagian license, dia akan kata free ataupun premium. Jadi premium ni biasanya memang kita kena bayar. Jadi kita tak nak bayar kan? Kalau tak nak bayar tapi kita nak berjimat cermat lah. Okay. So kita ambil free. Okay, ambil free dan dia akan filterkan gambar yang kita boleh ambil secara percuma. Contohnya macam ni kan. Macam ni kan gambar ni nampak comel kan. Nak guna dalam kita punya game. Boleh. Kita download. Okay. Jadi dia kata attribution required. Bermaksud anak-anak kena bagi kredit kepada page ni. Apa aku buat? Okay. So, download. Dia bagi contoh kat sini. Required attribution required. Dan dia akan bagi tahu macam mana nak attribute. Attribute ni kita kena bagi kredit lah. Jadi contoh kalau misalnya kita buat game, kita kena bagi tahu gambar ni kita ambil daripada mana. Contoh. Macam ni lah. Cover design by FreePic. Jadi ni dia ada bagi contoh mobile app untuk game. Jadi kita kena bagi kredit. Nampak? Dia kata kita kena letak dekat credit section. Jadi dalam credit section tu kita boleh letak background by FreePic. Okay. So boleh download. Okay, free download. Okay, saya download. Saya letak ke sini lah. Okay, dia akan download dalam bentuk zip file. Jadi double klik. Okay. Kita akan ambil yang JPEG. Yang belakang dia adalah dot. Nampak tak? Okay lah Syaiqul. Dia punya belakang dia, file dia adalah .jpg, JPEG. JPEG. Jadi dalam Scratch nanti, kita boleh tukar lah. Kalau misalnya kita tak suka, kalau misalnya kita tak suka kita punya background ni, okay, kita boleh pergi ke ikon bawah ni, choose backdrop. Okay. Ambil ikon yang pertama iaitu upload backdrop. So bila upload maksudnya kita akan upload daripada kita punya komputer. Jadi untuk menggunakan gambar kita sendiri seperti yang saya dah sebut, first kali kena cari dulu. Cari dulu baru kita boleh upload. So bila kita tekan dekat bahagian upload ni, kita pergi ke folder yang mana kita save kita punya backdrop tadi. So tadi saya save dekat seminar kan. So ini backdrop saya. Kemudian saya open dan dia akan
ganti. Okay. Bila di-upload, okay, dia akan automatically pergi ke tab backdrop. So tadi kita berada dekat tab code. Okay, tab code tu yang dia tunjukkan, saya tunjukkan block code yang ada banyak-banyak warna kan. Dan ini adalah kita punya script area. Jadi klik kat bahagian backdrop ni, okay, dia akan tunjuk kita punya backdrop. So tadi saya dah pilih Space City. Ini yang backdrop yang asal tadi. So kalau saya tak nak ni, saya boleh klik dekat ikon kecil yang macam tong sampah ni. Untuk deletekan dia. So klik kat sini, dia akan buang lah. So backdrop putih ni tadi pun saya tak nak. So saya klik dekat ikon tong sampah ni pun saya buang. Jadi tinggal satu backdrop saja. Okey, kalau tengok kat sini backdrop ni dia macam saiz dia tak cukup kan. Saiz dia ada bahagian putih dekat kita punya stage ni. Jadi tak cantik. So kita boleh besarkan dia. Jadi nak besarkan dia, klik pada convert to vector. Okay, kemudian klik pada backdrop tersebut dan anak-anak akan nampak kita boleh besarkan dia. Kalau macam bila kita naik macam ni tak lawa kan, kita besarkan dia ikut dia punya ratio. Kemudian kita susun sikit lah supaya dia nampak cantik. Kemudian klik balik untuk convert to bitmap. Dan kita akan nampak dekat kita punya stage ni, kita punya backdrop tu dah full lah. Full dalam kita punya game. Jadi, kalau tengok dekat stage ni, okay, kita boleh besarkan dia. Macam ni, full screen. Kita boleh nampak lah kita punya game kita secara full screen. Kita klik balik, dia akan balik kepada asal. Okay. Jadi sekarang ni kita dah dapat kita punya backdrop. So sekarang kita nak pilih kita punya karakter. So bila kita start project, okay, biasanya Scratch akan automatically letak sprite kucing ni. Sprite kucing ni dalam dia punya stage. Tapi tak bermakna kita tak boleh tukar. Boleh. Jadi sama juga macam stage tadi. Okay, kita boleh pilih apa yang telah diberi ataupun kita boleh upload gambar kita sendiri. Okay. So ini adalah gambar-gambar yang telah disediakan. Macam-macam gambar ada. Kalau misalnya animal, kucing yang terbang pun ada. Okay, let's say lah kan. Let's say kalau misalnya saya pilih kucing terbang katakan. Sebab dia kat space kan. Jadi dia nak terbang. Jadi yang sprite ni saya boleh delete. Okay, jadi sekarang ni saya ada kucing terbang. Jadi seperti yang saya sebut tadi, bila kita bina game, kita letak gambar, kita letak karakter ataupun sprite, dia tak akan buat apa-apa. Contohnya kalau saya tekan green flag ni kan. Green flag tak ada buat sebab dia tak menerima apa-apa arahan daripada kita. Jadi kita yang kena kodekan dia atau beri dia arahan supaya dia buat something. Sebagai contoh, kita nak dia terbang ni ikut mouse kita. Kita nak dia terbang mengikut mouse kita. So macam mana? Jadi kita pergi kepada event. Bila kita buat kod ni, biasanya event pertama yang kita akan pilih adalah when green flag click. Maknanya bila kita klik green flag ni, dia adalah kita mulakan game kita. Jadi apa-apa bila kita nak kod, kita start off dengan when green flag click. Nampak tak? Saya besarkan lagi. Nampak Anak-anak semua nampak? Okay, jadi bila kita klik, maknanya bila kita nak mulakan permainan kita nak kucing terbang ni buat something. Okay, let's say lah kita panggil dia sebagai kucing lah kan.
Kucing je lah. Senang. Okey. Okey, jadi kita nak codekan dia. Bila kita klik pada sini, the first thing yang kita nak ialah dia berada satu location. Kita boleh letakkan dia dalam satu location. Jadi kita boleh gunakan sama ada go to random position ataupun kita nak dia berada di tengah-tengah skrin. Tengah-tengah skrin bermaksud dia akan berada, kalau saya tukar kat sini 0, 0. Dia akan berada di tengah-tengah skrin. Jadi kalau kita nak dia berada di tengah-tengah skrin, kita boleh ambil go to X0, Y0. Jadi position dia di tengah-tengah. Kalau kita kata tak nak, kita nak dia pergi dekat random position. Okey, saya nak tukar. Saya nak tukar blok. Jadi tadi saya dah tarik. Macam laju lah pula kan. Saya tarik go to, saya nak guna go to ni. Kemudian dia macam blok puzzle. Jadi kita just klik pada dia. Pada event block tadi. Block event tadi, kita klikkan kat dia. Bermaksud, apa yang ini bermaksudnya? Maksudnya ialah dia ada sequence arahan yang berterusan. Jadi bila kita klik pada bendera hijau ni, arahan yang seterusnya ialah dia suruh kucing kita pergi ke lokasi X0, Y0. Ataupun kita tak nak dia duduk tengah-tengah kan. Kita nak dia macam glide. Okey, glide kan. Sebab dia terbang. Okey, kita boleh ambil glide. Okey. Glide 1 second to random position. Okey. So kalau misalnya saya klik, dia akan terbang lah. Dia pergi ke random position. Saya klik lagi sekali, dia terbang ke tempat lain. Jadi bila kita menggunakan code block, kita pilih satu code block yang biasanya kita akan mulakan dengan when green flag click. Maknanya itu kita nak bagi tahu pada program kita atau game kita nak mulakan kita punya game. Jadi the next thing adalah untuk kita cari kod yang block yang sesuai dengan arahan seterusnya. Dalam kes ni, saya nak kucing saya terbang. Jadi dia glide. Okey, dia glide. Kita pergi ke motion tadi. Bila saya ambil glide 1 second to random position, saya akan klikkan pada block event tadi. Klik maksudnya sambungkan dia. Sambung macam puzzle kan. You buat jigsaw puzzle tu kan. Kita ambil satu jigsaw puzzle, kita masukkan. Jadi dia akan bersambung. Sama juga dengan block code. Jadi bila kita ambil satu block code daripada satu kategori, kemudian kita ambil block code lain daripada kategori lain, kita sambungkan dia akan jadi satu arahan yang bersambungan. Maknanya kita bagi tahu kucing kita buat something. So bila saya klik balik dekat green flag ni, dia akan menjalankan arahan untuk glidekan kucing kita ke random position. Okay. Banyak pula lah cerita. Sempat tak buat game. Okay. Okay, kemudian kita juga boleh buat macam kucing kita bersuara. Itu yang kita ada look and feel. So kita boleh cakap kita ambil satu blok ni, kita kata mula. Katalah for 2 second. Okay, so kita klikkan di bawah blok biru tadi. So kalau saya tekan, dia kata mula. Seperti like that. Ataupun kalau saya nak tukar, macam saya nak kata mula dulu baru dia glide. Boleh je. Kita mula, lepas tu dia glide. Okey, untuk glide ni, kalau misalnya
kita guna nombor yang bertambah. Contoh saya letak 3. Maksudnya dia akan glide lagi slow. Okay, sebab dia kata glide 3 second. Okay, dia akan glide lagi slow lah. Lagi ambil masa dia. Kalau kita nak dia glide laju, sama ada kosong ataupun -1. Tapi biasanya kosong pun dah laju lah. Okay. Tu sekejap je. Jadi biasanya kita akan letak 1 second. Okay, kemudian kita nak dia bergerak mengikut mouse kita. Jadi kita ambil motion balik. Okay, kita pergi kepada mana? Go to random position. Tapi bawah random ni kita ambil mouse pointer. So bila saya snapkan dia, jadi dia akan glide. Kemudian dia akan ikut saya punya mouse pointer. Tapi macam sekali je. Jadi macam mana saya nak dia sentiasa ikut mouse pointer saya? Kita pergi kepada control. Ambil forever. Bermaksud selagi game tak tamat, dia akan ikut mouse pointer kita. Okay. Jadi kalau misalnya saya klik pada green flag, mula dia akan glide random position tapi tak sempat. Lepas tu dia akan ikut saya punya mouse pointer lah. Di sana, di sini, di sana, di sini. Jadi dia akan sentiasa ikut mouse pointer sehingga permainan tamat. So, kita dah buat satu kita punya pergerakan untuk kucing kita. Okay. Kemudian kita nak kita punya objek. Tadi kita nak tangkap bintang kan. Sebab dia kat space. Tak ada tikus terbang kot. Kita apalah. Kita ambil. Kita cuba cari star. Bila starfish ni kan macam nampak lain macam. Kita ambil starfish ni boleh juga macam comel je gitu. Okay, tapi nampak besar. Kan? Macam besar. So, kita boleh kecilkan saiz dia. So, kalau tengok kat sini, ada saiz kan? Kita boleh kecilkan dia. Dia punya saiz dia 100%. Kita boleh tukar kepada 50. Dan dia akan mengecil lah. Mengecil sikit. Okay. So, kita panggil dia starfish tak apa. Jadi, sekarang ni macam mana kita nak buatkan dia? Sama juga macam kucing tadi, pergerakan tu akan bermula bila kita klik pada green flag. Okay, klik pada green flag. So, kita, okay. Mungkin saya tak sebut tadi, apabila kita nak mengkodkan kita punya karakter ataupun objek, kita kena klik secara individu lah kepada kita punya karakter ataupun sprite ataupun kita punya objek. Okay. Jadi, objek kita memang akan bermula apabila green flag klik. Maknanya setiap arahan tu akan bermula tiap kali kita klik pada green flag. Kemudian apa yang kita nak suruh dia buat? Kita boleh buat motion lagi sekali. Mungkin kita boleh ambil juga sama ada kita nak pergi ke random position direct ataupun kita nak buat benda yang sama dengan kucing kita, iaitu glide to random position. Okay, glide to random position. Sorry. Okay, kalau saya klik, dia akan glide satu je, sama jugalah. Dia akan glide sekali je. Jadi, dalam sama juga macam kes kucing tadi, kita kena ambil control untuk forever. Jadi, bila forever,
Okay, bila kita mula, dia akan forever pergi glide ke mana-mana lah. Okay, let's say sekarang ni, dia dah sampai tepi kan. Let's say kalau kita nak codekan dia supaya kalau dia pergi ke bahagian tepi ni, dia akan bounce balik. Ada, boleh. Kalau pergi tengok kat sini, if on edge, bounce. Jadi kalau dia terima pergi ke edge, dia akan bounce lah. Okay. Cuba kita test. Kan dia bounce. Bila dia bounce tu nampaklah terbalik. Direction dia terbalik tu ni. Nampaklah macam real sikit kan. Jadi macam tu lah. Okay, so sekarang ni saya dah ada karakter. Saya dah ada objek. Jadi macam mana saya nak, jadi apakah matlamat saya? Matlamat saya tadi adalah untuk tangkap objek ni tadi. Okay, let's say saya nak tangkap 10 kali. Baru saya akan tamat permainan. Jadi kita nak kena buat apa? Kita kena ada skor lah. Ataupun markah. Okay. Jadi bila markah tu, kita kena guna variable. Jadi dalam sini kita boleh create satu variable. Contohnya markah. Okay. Jadi kalau biasanya kita akan pilih for all sprite. Bermaksud semua karakter ataupun semua objek boleh nampak variable ni. Boleh guna variable ni. Kalau misalnya saya letak for this sprite only, sebab sekarang ni saya ada dalam sprite starfish. Jadi variable ni hanya boleh digunakan oleh starfish saja. Dan dia tidak boleh digunakan oleh kucing. Jadi no point lah. Okay? No point sebabnya kita nak kucing pun boleh nampak kita punya markah. Kan? Kucing pun pandai markah. Okay. So, kita dah ada markah. Jadi kalau nampak tak bila ada tick kat sini, markah tu akan di-display pada game anda. Jadi kalau misalnya tak nak, boleh unklik, dia tak akan displaykan markah tersebut. Tapi biasanya kita nak lah dia display. Okay. Jadi kita ada markah. So macam mana kita nak dapatkan markah? Bermaksud kalau kucing tu dia dapat pergi ke starfish ni, dia akan dapat markah. Okay. Dia akan pergi ke starfish ni, dia akan dapat markah. Bermaksud ini yang kita perlukan dari segi sensing. Bermaksud kucing kita dapat macam kita kata sentuh lah. Okay, sentuh dia punya starfish tu, baru dia dapat markah. Jadi kita akan menggunakan sensing. Jadi sensing ni kita kata kalau kucing tu dia dapat sentuh bintang tu, dia akan dapat markah. Jadi kalau bermaksud kita pergi ke control, if lah. Kita kena gunakan if. Kemudian sensing. Okay. Sensing ni apa? Kita kena cari touching color bukan. Touching. Okay. Dia touch. Touching bukan mouse pointer. Okay. Kita nak dia touch kucing. Sebabnya kita buat dia punya sensing ni dalam starfish. Bermaksud kalau starfish bersentuh dengan kucing, kalau starfish bersentuh dengan kucing, then kita akan dapat markah. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan markah? Pergi ke variable, change markah by 1. Okay, change markah by 1. So, kita letak dalam forever, letak dekat bawah glide. Jadi forever ni maksudnya dia looping. Okay, dia akan berterus-terusan. Jadi kalau saya tekan saya punya ni, so kalau dia bersentuh 1, 2, 3, 4, 5 dan dia akan naik lah.
markah tu akan naik. Habis sampai bila? Bilakah kita perlu nak stop? Itu yang kita kena ada matlamat dalam game. So, game ni dia punya senario dekat space, karakter dia kucing, objek dia adalah starfish, tapi apa matlamat dia? Matlamat dia ialah kita kata tangkap lah. Tangkap tangkap bintang tu sebanyak 10 kali katakan. Okay, jadi sekarang ni kita dah buat arahan sekiranya kita punya starfish bersentuh dengan kucing, markah kita akan naik. Kita buat sikit challenging. Kita kata kita buat pantas sikit lah. Okay. Kita suruh bintang tu pergi glide sebanyak 0 second, maknanya lagi laju ke random position. Okay. Jadi kalau misalnya saya main, kita test main, bila sentuh, dia lagi laju. Dia lagi. Jadi macam lagi susah sikit lah. Susah sikit. Okay. So nampak tak tadi? Kita ada beberapa lagi isu yang kita kena settlekan. Yang pertama ialah sampai bila? Bilakah kita nak perlu stop? Bilakah permainan ini perlu stop? So kita kena ada matlamat iaitu sampai markah apa maksimum markah kita. Yang kedua, okey, kalau tengok tadi bila saya klik balik, markah saya still 13. Jadi biasanya kita nak markah start from 0 every time kita reset balik kita punya game kan. Jadi kita akan ada dua isu yang kita kena settlekan di sini. Okey, so yang pertama ialah kita nak pastikan kita ada matlamat, maknanya game kita akan stop pada sampai satu masa. Jadi let's say lah markah sampai 10 kita akan stop. Jadi if lagi sekali okey. Kita letak kat bawah sini if then kita kena pakai sensing. Okey. Sensing ke operator operator kot. Ni dia. Operator. Okay, kat sini kita nak dia sama dengan nilai kan. Jadi kita letak kat sini. Let's say lah saya nak letak 10 dulu. 10 dulu. Okay, kemudian apa yang 10-nya? Kita punya markah. Jadi kita pergi kepada variable. Kita letak markah kat sini. So apabila markah telah sama dengan 10, kita nak buat apa? Paling senang lah. Paling senang ialah kita stop all. Kita stop all. Okay. Itu paling senang lah. Kita buat senang dulu. Okay. Itu yang pertama. Maksudnya kita dah sampai matlamat. Yang kedua tadi, kita nak reset markah kita balik. Jadi, kita kena letak di sebelum forever ni, kita kena setkan kita punya markah kepada 0. Okay, kita setkan markah kita kepada 0. Jadi kalau misalnya kita test, okay, saya besarkan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mana dia lagi? 10. Jadi dah stop. Maksudnya kita dah sampai kita punya matlamat game. Markah kita dah sampai 10. Okay, jadi this is cara pembinaan yang paling simple lah. Paling simple yang kita boleh buat. Ada banyak lagi benda yang kita boleh buat. Sebagai contoh, kita boleh letak bunyi. Contohnya kan, bila dia glide tu, kita bolehlah letak bunyi. Macam mana nak letak bunyi? Sini ada sound kan? Okay. Sound.
Okay, start sound collect. Okay. Jadi bila dia glide, dengar tak? Dengar tak? Dengar tak sound? Ni tak sure lah. Dengar ke? Ada dengar tak sound tadi? Saya pakai headphone kan? Ada dengar? Tak dengar doktor. Alamak. Mungkin setting Teams tapi tak apalah. Maksudnya Maksudnya sepatutnya boleh dengar lah sound. Okay, kalau tak nak pakai sound ni, kita boleh masukkan sound lain sebab dia automatically letak sound collect kat sini. Jadi kita boleh tambah sound. Sama juga macam sprite tadi, sound tu boleh pilih macam-macam. Kat sini boleh pilih macam-macam. Contoh kalau space tu, macam-macam sound kat sini lah boleh pilih. Okay. Sound kat sini semua boleh pilih. Okay, apa lagi? Okay, kita juga boleh buat kalau misalnya kita nak bila kita dah sampai matlamat, kita dah stop. Sebelum kita stop all, kita tak nak nampak apa-apa kita punya sprite. Boleh dengan menggunakan code ataupun block hide. Okay, letak hide kat sini. Kemudian kita pergi kepada kita punya kucing tadi. Okay. Tapi kucing belum lagi lah. Okay, jadi kalau misalnya saya start balik. Okay. So, kita kutip markah. Sampai 10. Jadi kalau nampak kita punya starfish dah hilang. Bermaksud kita hidekan kita punya objek. Tapi kita punya kucing ni ada lagi lah. Okay. Jadi itu cara yang pertama bila kita nak bina satu game. Di mana game ni dia menggunakan mouse pointer. Jadi perkakasan dia adalah mouse pointer. Setakat ni ada soalan tak? Anak-anak ada soalan tak? Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, kalau tak ada saya teruskan kalau yang untuk yang kita kata permainan pertama tadi dia kutip bintang kan untuk dapatkan markah. Okey, contoh kedua yang saya nak bagi ialah bila kita ada karakter musuh ataupun objek musuh, karakter musuh lah senang cakap, karakter musuh. Contoh kat sini ialah kalau saya nak elakkan saya punya kucing ni dilanggar sesuatu. Okey, jadi kita buka fail baru. Sebelum tu kita boleh save apa yang kita dah buat tadi. Kita boleh namakan dia sebagai tangkap bintang. Perlu berhenti ke? Nak rehat ke? Kemudian kita boleh save now. Boleh teruskan Doktor. Boleh Okey. Jadi bila dah save, tadi saya save now kan. Kat mana di save-nya? Dia tetap save dekat awak punya account online. Jadi macam mana nak tengok, boleh pergi dekat awak punya profile atas ni. Nampak macam icon folder ni, awak boleh nampak awak punya projek semua kat sini. Macam ni kan. Macam-macam projek yang saya dah buat. Ini tadi yang kita buat lah. Tangkap bintang. Okay. Kemudian kita buat projek lagi satu baru. Okay. Let's say kita gunakan senario sama. Kita gunakan backdrop yang sama.
Saya upload balik tadi. Kalau laju kena bagi tahu sebab saya ni kadang-kadang cakap laju jugalah. Bila cakap macam cakap sorang-sorang ni kadang-kadang dia laju sangat. Okey. Saya betulkan balik. Besarkan balik gambar. Kemudian untuk sprite, saya ambil lagi kucing terbang. Kita ambil lagi kucing terbang kita tadi. Mana? Kita punya kucing terbang tadi kan. Ambil dia. Kemudian dia punya kita kata apa? Dia punya kita boleh buat pergerakan yang sama macam tadi. Okay. Let's say macam mana saya nak buka? Jadi kita ambil yang ni kan. Okay. Kalau projek tadi, ini je kita punya kod untuk kucing terbang kita. Okay. Panggil dia kucing 2. Kucing 2. Kucing 2 lah. Kan? Sama macam tadi. Kita buat, kita ambil kod when green flag click. Kemudian kita boleh bagi tahu mula. Kemudian kita ambil control tadi forever. Dan dia akan silap sound motion. Dia akan go to mouse pointer. Okay, dia akan go to mouse pointer. Jadi kucing kita tak buat kerja banyak. Okay, dia cuma ikut mouse pointer je. Mula lepas tu dia akan ikut mouse pointer. Dia terbang ikut mouse pointer kita. So dia tak buat banyak kerja lah. Okay. Kemudian kita nak satu karakter musuh. Okay. Apa yang ada? Ada macam meteor tak? Tak ada lah. Macam meteor pun salah. Cuba tengok dekat all. Ada benda yang terbang kat space ke, alien ke. Kita ambil dog ni boleh kot. Okay, kita nak elak lah. Kita nak elak dog ni kan. Kita panggil dia dog. Okay, macam mana kita nak elak tu? Apa yang kita nak buat? Okay, first kali kita ambil control. Event. Okay, bila klik, apa yang anjing ni nak buat? Kita cuba nak suruh dia kejar kucing kita kan. Okay, ada tak? Ni saya pun baru buat ni. Kalau tak jumpa Maya tak boleh lah kot. Okay. Kita point glide tu. Glide lah. Glide 1 second tu. Kucing dulu. So. Bila kita run. Dia glide lah ke kucing dulu. Nampak? Dia kejar kita punya kucing. Macam ni kita nak kan. Dia kejar kucing kita. So ini karakter musuh kita lah. Okay. Jadi. Kalau dia nak suruh kita kejar, maknanya kalau dia dapat kejar, buat apa? Kat sini kita boleh letak variable kita sebagai life kita lah. So every time dia dapat kejar, bersentuhan je, kita akan kurang 1 life. So kita letak variable, kita panggil life lah. Kalau dalam bahasa Melayu macam hidup, macam pedik nyawa. Pedik pula kan. Kita panggil life. Okay. Kemudian kita set
perubahan live tu memang pada kita punya karakter musuh. Bukan dekat, so far saya buat dekat objek lah, objek. Saya tak buat dekat saya punya main karakter. Kenapa saya pun belum pernah cuba. So far saya cuba dekat bila saya buat saya punya game tu, kebanyakan arahan saya letak dekat saya punya sama ada objek ataupun karakter musuh lah. Okay. Jadi kita boleh set live. Okay, katakan tu 5. Okay, katakan tu 5. Jadi sekiranya control if, okay, if apa tadi? Operator? No, bukan. Sensing? Sensing. Kalau kita bersentuhan, mana touching? Kita ambil touching. Kucing 2. Bila touching kucing 2, kita nak change live by, akan tambah live kan? Mesti berkurangan. So, -1. Okey. Jadi, bila dah dapat tu, kita naklah supaya macam dia slow sikit lah. Jadi, bagilah peluang kucing kita lari. So, kita ambil motion, glide tu, kucing tu, kita slowkan sikit. Jadi, 2. Okay. So, kita boleh test dulu. Okay, test. 5 mula. Dia dah pergi, dah jumpa. Awal-awal dia dah pergi. Awal-awal dia dah pergi. Ngilat dah kan? Ya, awal-awal dia dah pergi. Macam mana? Kita belum gerak lagi dia dah pergi. Jadi, macam mana nak buat tu? Kan, tadi bila saya start, awal-awal dah kita dah pergi dekat saya punya kucing. Macam mana? Tak adil lah kan? So, apa yang kita boleh buat? Kita boleh suruh dia tunggu. Kau tunggulah dulu aku lari. Macam itulah lebih kurang kan. Mana dia? Wait. Dia dalam apa lah? Event? Control? Wait. Control dan control. Kita suruh dia tunggu. Kau tunggulah dalam 5 minit kasi aku lari dulu. Macam itulah. Okay. Jadi, mula dia larilah. Barulah dia boleh ni lari. Baru kau kejar. Boleh adil kan? Kita kata head start. Okay. Okay, jadi takkanlah kita sampai bila kan macam ni. Jadi macam tak ada ending. So kalau kita nak susahkan sikit lah. Okay, kita nak susahkan sikit. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh create lagi satu dog untuk kejar kucing kita. Macam mana? Takkan kita nak buat lagi satu pun. Kita nak keluarkan lagi satu sprite ke? Tak perlu. Apa yang kita boleh guna ialah create clone of myself. Okay. Create clone of myself. Jadi, kita letak kat atas ni. Okay. Let's say lah saya nak, kita buat satu dululah. Okay. Kemudian, bila kita create clone kita tu, contohlah saya buat Okay. Clone kita ni, nampak clone kita ni sama juga. Kita kena bagi arahan dia baru dia boleh buat something. Kalau tak dia duduk je kat situ, dia tak buat benda lain. Jadi cara kita nak buat, pergi kepada control tadi. Kat sini ada block, dia cakap mana tadi? When I start as clone. Jadi bila dia dah create clone tu dia start, when I start as clone, kita buat benda yang sama ni lah. Maknanya kita kejar kucing tu. Kita kejar kucing tu. So, dalam ni kita tak payahlah drag banyak lagi. So, apa yang kita boleh buat? Kita just duplicate saja blok kita. So, kita tampal kat sini. Jadi, benda yang sama.
Dia bagi dia 3 second je lah. 5 second lah macam lama sangat. Sama juga, kita suruh dia tunggu 3 second. Wait. Suruh dia tunggu 3 second. Okay. Dan kalau kita mula, tarik, tu dia dah start clone. Oh, clone aku tak jalan. Jalan juga akhirnya. Okay. Jadi nampaklah macam challenging kan. Ada 2 dog tengah kejar kucing kita. Nampak challenging. Okay. So, kita dah create kita punya karakter musuh. Jadi macam mana nak pastikan kita akan stop. Bermaksud kalau live kita habis, kita akan stop. So, sama juga dengan yang tadi. Okay, dalam Starfish kita. Kalau kita kena make sure markah tu dikurangkan. Dan kalau markah tu sampai ke 0, kita akan hide and stop lah. Okay, hide and stop. Jadi kita pakai if kat bawah sini. Okay, operator 0 dan kita akan ambil kita punya variable live. Kemudian kita akan hide kita punya dog tadi dan kita akan stop all. Kita kena buat benda yang sama dengan clone. Kalau tak, clone tu dia kejar je. Tapi dia tak buat benda yang ni lah. Okay. So, kita letakkan duplicate, letakkan di bawah. So, cuba. Okay, mula. Okay, dapat lari. Okay, dia ada clone lagi satu. Okay, sekarang clone tengah kejar. Okay, saya buat simulate katakan dia bersentuhan. So, dah 3. Asal clone ni dekat-dekat ni. Kan? Kenapa tak jauh-jauh? Okay, 1. Okay. Kemudian 0. 0 dia stop. Kenapa kau tak hide? Kadang-kadang dia ada debug lah macam tu. Okay. Jadi, sekarang ni tadi kita dah buat. Kita save dulu. Kita kata elak anjing. Elak anjing. Elak musuh lah. Elak musuh. Kemudian kita save. Okay. Jadi, kita dah buat 2 game. Okay. So, game yang pertama tadi dia tangkap bintang. Game yang kedua adalah elak musuh. Jadi, permainan yang baik ialah kalau benda ni semua dapat digabungkan. Maksudnya, dia tangkap bintang, at the same time dia kena elak. Dia punya anjing kejar dia. Itu jadi lagi best. Okay. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada, okay. Semua boleh? Kalau diperlukan nanti, saya boleh share file yang telah kita bincangkan untuk rujukan pada anak-anak nantilah. Okay. Okay, ada masa lagi? Okay, ada masa lagi. Kita buat cara yang ketiga. Okay, jadi setakat ni boleh buat yang ketiga ke? Boleh sambung lagi ke? Larat ke tak larat? Mau larat lagi Okay, setakat ni game yang saya tunjukkan adalah berkaitan dengan menggunakan mouse pointer. Jadi, macam mana kalau misalnya kita nak menggunakan keyboard? Biasanya kita nak gunakan keyboard ni kalau misalnya kita dalam satu maze. Kalau kita nak buat game yang pakai maze, kita boleh menggunakan keyboard. Tak apa, kita try dulu. Kita buat ni. Pastikan anda save.
Semua boleh dengar suara saya? Tiba-tiba saya cakap seorang-seorang nanti kan. Okay. Let's say lah sekarang ni saya nak menggunakan keyboard. Boleh kita boleh menggunakan keyboard. Cuma saya tak pasti kat dalam dalam ni ada tak contoh Meet. Meet tak ada. Okay. Jadi saya pernah buatlah satu game di mana kita cuba menggerakkan kita punya karakter dengan menggunakan keyboard. Okay. Saya tak pasti saya simpan lagi ke tak gambar tersebut. Saya tak ada ni lah. Gambar mungkin saya boleh buat sekejap kot. Ke susah? Let's say lah kalau misalnya saya pakai pin. Lama tak nak buat Kalau lama kita sambunglah petang kan. Okay, let's say saya buat satu maze. Pakai biru lah. Kita pakai hitam. Kemudian sambung. Lepas tu kita buatlah macam ni. Okay, paling simple. Okay, kemudian saya save as JPEG. Dia dekat saya punya tu tadi. Okay, kemudian saya upload dalam saya punya gambar. Okay. So, buat on the spot kan jadi dia kecil sikit. So, tak apa, saya besarkan. Okay. Kemudian, saya tak nak yang putih ni delete. Okay, sprite ni pun saya tak maulah. Kita nak pakai mouse. Sorry. Saya nak pakai tikus. Mouse. Kita pakai mouse. So, kita kecilkan dia jadi 50. Okay, kita letak dia kat luar sini. Dia akan menghadap jalan masuk. Jadi apa yang saya buat tadi ialah saya kecilkan mouse tersebut. Okay. Saya positionkan dia dekat pintu masuk maze tu. Kemudian
saya letak direction dia 0, maknanya dia menghadap ke atas. Okey, jadi ini adalah main character saya, tikus yang akan berjalan dalam maze. Jadi apa yang objek dia? Objeknya adalah untuk dapatkan makanan. Cuba cari kat sini. Ada cheese tak? Tak ada. Tak apa. Yang ni saya akan upload daripada ni sebab saya ada gambar cheese tadi. Cheese kan. Okey. Kecilkan juga kepada 50%. Dia besar. Kecilkan lagi 30. Okey, saya akan positionkan dia dekat ujung sini. Jadi macam mana dalam kes ni kita nak buat game supaya kita pemain atau pengguna perlu menggunakan keyboard. Okey, perlu menggunakan keyboard. Jadi kita pergi kepada sama juga when green flag is click. Okey. So bila kita nak klik, kita nak dia berada pada X 48, Y 72. Jadi kita letak motion X 48, Y 72. Kemudian dia akan point kepada direction 90 darjah. Okey, 90 darjah. Kemudian kita boleh gunakan dekat event when key. Okey, kat sini dia ada banyaklah. Okey, space key press. Up key press ataupun down arrow key press, right arrow key press, left arrow key press. Jadi maksudnya kita menggunakan keyboard kita untuk menggerakkan kita punya mouse kita. Jadi kalau misalnya kita kata up arrow. Kalau up arrow bermaksud dia akan naik atas lah kan. Jadi bila naik atas, sepatutnya point to direction. Bukan 0 ke tadi? Oh, silap. Silap minta maaf. Saya letak benda ni dalam cheese pula. Macam cheese pula yang bergerak. Jadi kena delete lah. Saya pun tak perasan. Tak apa, delete. Delete, kita delete. Sepatutnya kita kena dalam kes ni cheese tak buat apa-apa dulu. Yang kita kena buat ialah kita punya mouse. Sorry tak maaf banyak. Jadi mouse kita when kita punya green flag is click, kita nak go to position ni lah, negative 28 dengan Y 156. Kemudian dia akan point direction to 0. Maknanya dia point ke atas. Okay, dia akan point ke atas. Jadi, seperti yang saya sebut tadi, kita akan menggunakan event bila kita tekan. So, kalau misalnya kita pergi up arrow, kita choose up arrow, maknanya when up arrow ditekan, okay, kita akan buat motion, dia akan point ke atas, which means dia akan point ke 0 dan dia akan bergerak. Okay, berapa step kita nak suruh dia gerak? Let's say 5 step. Okay. So, kalau saya tekan green, okay, green maknanya dah jalan, boleh tak? So dia bergerak. Tapi atas je lah, bawah tak ada lagi. Jadi kita kena buat untuk left, right, silap. Right, left dengan ke bawah. Okay. Jadi when
down. Oh, tak apa. Delete balik. Kita duplicate je. Okay. When down arrow key press, dia akan bergerak ke bawah which is 180 darjah dan dia akan move 5 step. Okay, kita duplicate lagi. Bila right arrow key press, dia akan bergerak ke 90 darjah lah kan? Ke negatif 90 darjah. Dia akan ke sana. Sana right kan? Okay, right. Okay, dan dia akan bergerak 90.90 darjah. Kemudian untuk ke kiri pula, dia akan bergerak negatif 90 darjah. Okay. Okay, jadi dah siap lah. Pergerakan. Baru pergerakan. Relax. Ada lagi. Okay, so bila saya test, okay, kita boleh gerakkan dia. Tapi dalam hal ni, peraturan tak ikut lagi. Di mana dia kena ikut maze. Tapi since kita tak kodkan peraturan dia, maknanya dia boleh main langgar je. Langgar je dinding-dinding maze ni. Kita tak nak lah kan. Kita nak dia supaya dia ikut maze tu. So macam mana nak buat? Kita pergi kepada control forever. Okay, kemudian kita buat if juga. Okay. If sini kita akan pakai sensing. So kita punya maze ni adalah menggunakan color hitam kan. Jadi kita ambil touching color. Kita pakai hitam lah yang paling senang. Hitam. Oh silap. Ini brightness. Ni nak set hitam. Sama ke? Hitam. Sebab kita pakai hitam. Kemudian motion dia ialah kita movekan dia ke belakang. Mana move negative 10 step. So mari kita try. Jadi tak? Okay. So saya nak langgar saya punya dinding. Tak boleh. Terbalik lah. Jadi. Jadi. Jadi dia tak boleh langgar dinding lah. Contohnya kan. Saya nak jalan. Tak boleh. Jadi peraturan kita dah set. Di mana dia tak boleh langgar dia dinding maze ni dengan menggunakan sensing touching color. Dan dekat dalam permainan ni kita tak gunakan mouse tapi kita gunakan keyboard. Okay. So kita dah set dia punya rule. Tak boleh langgar dinding. So sekarang ni kalau macam ni dapat cheese apa yang kita nak buat? Okay. Cheese. Kita kena pakai control if. Okay. If touching cheese. Touching cheese. Okay. Yang pertama ialah kita nak bagi tahu kita dah dapat cheese. Yang kedua, kita nak tunjukkan mouse tu makan cheese. Jadi kita nak hidekan cheese tu bila mouse tu dapat cheese. Jadi dalam kes ni, kita boleh gunakan satu event yang dipanggil sebagai mana dia? Bukan event. Betul lah event. Broadcast. Broadcast ni kita hantar satu message kepada semua sprite mengatakan ini message-nya. Contohnya message dia ialah saya letak eat. Saya dah dapat cheese, saya nak makan lah. Bukanlah saya makan.
Tikus tu nak makan lah kan? Eat. Okay. Kemudian kita keluarkan satu message. Okay. Dia kata, yay. Dah boleh makan. Okay, kemudian kita pergi pula kepada cheese. Cheese dia punya kod dia 2 je. Yang pertama ialah bila event, okay, dalam event bila green flag click, kita suruh dia show. Okay. Kemudian bila kita terima broadcast, when I receive it, kita suruh dia hide. Itu je kerja dia. Okay. Jadi kita boleh test. Okay. Sekali kita test kita punya mouse. Kenapa? What happened? Okay. Dia jalan. Dia tak boleh langgar dinding. Dia kena ikut maze. Okay. Untuk pergi kepada cheese. Allah. Sebab 10 lah. Rasanya lah. Sebabnya kecil no. Jadi dia ke belakang terlampau sangat. Dapat lepas tak? Okey, dapat. Lama tak lepas. Okey, mungkin saya kena bukan move 10 step. 2 step. Okey. Kita cuba lagi. Cuba jaya. Kita naik atas pula. Kenapa tak boleh? What happened? Itulah kan. Tak jadilah aku punya ni. Okey. Jadi ke tak? Hopefully jadi. Tak jadi. Adalah bug yang kena dibetulkan. Okey, relax. Okey, hampir. Rasa kecil no lah. Lepas tu dia tak boleh masuk. Kena kecil-kecilkan mouse. Hampir dapat. Yeay, dah boleh makan. Okey, jadi itu adalah contoh permainan macam mana kalau kita nak gunakan keyboard. Okey, setakat ni ada soalan? Jadi saya dah tunjukkan beberapa contoh permainan. Yang satu ialah 2 permainan menggunakan mouse. Yang ketiga menggunakan keyboard. Okay. Sekiranya diperlukan, petang insyaAllah kalau diperlukan kita boleh sambung untuk mencantikkan kita punya game. Bermaksud contoh tadi kan game kita yang macam ni kan. Start off je dia cuma tunjuk dia cuma tunjuk, dia terus tunjuk kucing ni terbang. Dia tak tunjuk benda lain lah. Jadi apa yang kita boleh cantikkan nanti kita buat dia punya apa kita panggil starting page, ada button, ada ending page dan sebagainya. Dan kalau sempat mungkin kita boleh create permainan yang bertahap ataupun berlevel. Tapi yang quite simple lah untuk dalam masa 2 jam. Okay. Setakat ni dulu untuk sesi pertama. Macam mana? Dr. Yati ataupun Cik Hanani? Sebelum tu ada nak tanya tak anak-anak ke?
Kalau ada siapa-siapa ada nak tanya, kalau Madu boleh dekat chat kot ataupun buka mic terus ke? Tapi saya tak boleh tengok chat lah. Jadi ada orang Lintas kena sudah tak boleh bacakan. tengok chat. Kalau siapa-siapa ada soalan boleh je direct buka mic and then tanya. Kita ada lagi 7 minit untuk sebelum kita tamatkan sesi pagi ni. Tak perlu segan-segan ya. Kalau tu. Alright, okay, kalau tak ada soalan apa-apa, saya rasa tak ada soalan lah kot. Kalau tak ada soalan apa-apa, kita stopkan dulu untuk sesi pagi ni. And then kita akan mula sesi petang pada pukul 3, betul Dr. Azlina? Alright, okay. So kita berhenti dulu untuk rehat. Sekarang pukul 11.05 kita berhenti awal. Kemudian kita jumpa pukul 3 dengan link yang sama pukul 3 untuk sesi petang. Okay, insyaAllah. So semua boleh left dan berehat. Kemudian kita jumpa insyaAllah dalam pukul 3. Okay, setakat tu saja untuk sesi pagi ni. Terima kasih semua.